Amin, dah lama makcik tak jumpa kau. Baru balik dari KL ke? Ni makcik dengar bini kau dah nak bersalin kan? Satu sapaan yang cukup mesra dan mempunyai maksud yang tersirat di sebaliknya. Mak Bidan, lama tak jumpa ya. Redu pula rasanya. Hihi. Lagi 3-4 hari lagi rasanya bini saya nak bersalin. Aku balas teguran Mak Bidan. Seperti masih teringat-ingat dan terbayang-bayang saat beliau memegang anak pertamaku dan cuba menjadikan anak dan isteriku sebagai santapannya. Aku bersyukur anak dan isteriku selamat, dan semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Mak Bidan. Kejadian yang berlaku beberapa tahun yang lalu itu cukup memberikan kesan yang sangat mengerikan dan menakutkan aku sehingga kini. Aku cukup pantang bila mendengar perkataan bidang kampung. Cukuplah apa yang terjadi kepada anak isteriku. Jangan ada lagi di kalangan keluargaku yang berani mempertaruhkan nyawa mereka dengan syaitan. Teringat masa memula aku menerima berita bahawa isteriku disahkan hamil. Aku bergembira sangat dan rasa sangat teruja bila mendapat tahu aku bakal menjadi seorang ayah. Tanpa ada apa-apa perancangan, aku membawa isteriku ke kampung untuk menyampaikan berita menggembirakan ini. Aku teringin sangat untuk balik ke kampung halaman setelah hampir setahun aku tak bertemu ibu dan ayahku. Kerana aku ditugaskan di sebuah negeri yang agak jauh dan komitmen kerja juga menyukarkan aku untuk mendapatkan balik bercuti. Usia kandungan isteriku hampir 9 bulan dan bakal melahirkan Amin Junior. Hihi. Assalamualaikum, Mak, Ayah. Amin dah sampai. Wajah-wajah syurgaku keluar daripada pintu rumah melihat ketibaan kami di situ. Ya Allah, Min, balik ni kenapa tak bagi tahu Mak Ayah? Bini kamu syarat mengandung kan ni? Kenapa tak bagi tahu Mak? Aku cepuk juga budak ni kan. Sapaan dan gurauan yang membuatku ketawa melihat gelagak ibu dan ayahku. Terkejut bila melihat perut isteriku. Aku rahsiakan hal ini daripada diorang saja nak buat surprise. Kami menaiki rumah dan membawa bagasi kami. Segar udara dan pemandangan dari jendela ini. 1001 kenangan yang sangat mengamit memori. Ibu kemudian membuat sedikit makanan ringan dan minuman. Min, bini kau ni mak tengok lagi 2-3 hari rasanya nak beranak ni. Kau ni tahu ke hidup? Hospital bukan dekat. Nanti kalau bini kau nak beranak malam-malam buta macam mana? Betul juga cakap mak aku. Aku pun menjamu makanan yang dihidangkan sambil memikirkan masalah ini. Mila, oh Mila, aku ni Mak Bidan. Suara tu aku macam kenal je. Mak Bidan ke? Ibu aku bergerak menuju ke pintu rumah dan menjemput tetamu itu masuk ke rumah. Amin, dah lama makcik tak nampak kau. Baru balik daripada KL ke ni? Ni makcik dengar bini kau dah nak bersalin je. Hampir tersedak aku menjamah kuih itu. Macam mana Mak Bidan boleh tahu bini aku nak beranak? Mak ayahku sendiri pun baru je tahu benda ni, cakap aku dalam hati. Mak Bidan, lama tak jumpa ya. Rindu pula rasanya. Hihi, lagi 3-4 hari rasanya bini saya nak bersalin. Lain macam je aku tengok orang tua ni. Dia ni bidan je, bukan tukang ramal ke apa. Macam mana dia tahu bini aku tengah bersyarat mengandung? Agak lama jugalah kita orang berbual-bual pada petang itu. Rasa nak tidur pun ada. Habis tak ada benda lagi nak sorok. Semua kisah aku masa berbudak dulu dibongkarkan. Hai.
Dengan tiba-tiba, riak wajahnya menjadi serius dengan nada suara Mak Bidan pun berubah. Kalau bini kau nak beranak, Amin, jangan risau. Mak Bidan janji, Mak Bidan akan datang, ya? Aku pun naik seram bila dengar Mak Bidan cakap macam tu. Seolah-olah dia berharap sangat untuk menyambut kelahiran bakal anak aku. Tak lama lepas tu, bini aku pula keluar daripada bilik. Dia cakap rasa tak sedar badan. Alahai, masa-masa macam ni pula bini aku nak keluar. Ni isteri kamu ya? Amboi, lawa benar. Mai sini, Mak Bidan nak tengok perut kamu. Bini aku ni pun ikutlah cakap si Mak Bidan ni. Aku tak pasti sama ada mak ayah aku perasan atau tidak ketika melihat tingkah laku Mak Bidan yang sedang memegang perut isteri aku. Lidahnya terjela-jela dan meraba perut isteriku dengan cara yang agak kasar. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Dah masuk waktu maghrib ni, Mak Bidan. Yelah, balik dulu. Nanti kita cerita lagi lah, ya. Aku menarik tangan isteriku sambil memapahnya masuk ke dalam bilik semula. Abang, kenapa dengan Mak Bidan tu? Lain macam je saya tengok. Rasa sakit dan panas time Mak Bidan pegang perut ni. Ai, biar betul apa yang bini aku katakan ni. Malam tu juga kami diganggu. Aku dengar bermacam-macam jenis bunyi. Rasa macam nak bocor je bumbung rumah ni. Bam! Kesian juga aku tengok isteri aku. Tak lena nak tidur. Binatang mana pula yang jatuh atas tu? Tak cukup dengan itu. Pintu rumah ni lagi diketuk dengan kuat. Abahku pergi buka pintu tu, tapi orangnya tak ada. Pelik rasanya. Begitulah kejadian aneh yang terjadi setiap malam. Aku memang tak sedar hati. Rasa macam ada je sesuatu yang tak kena. Mak Bidan lagi tak henti-henti berkunjung ke rumah. Mak aku sendiri bercakap, sebelum ni Mak Bidan jarang berkunjung ke rumah ni. Aku syak Mak Bidan ni mungkin penanggal. Abahku pun turut merasakan tingkah laku pelik dengan Mak Bidan. Abah aku pun turut perasan dengan tingkah laku Mak Bidan. Aku agak pelik sejak kita orang balik di kampung ni. Min, kau ikut ayah jap. Abah nak tunjuk sesuatu kat kau. Aku pun ikutlah dengan Abah menuju ke belakang rumah. Rasa berhati ni adalah juga sebab nak kena tinggalkan isteri aku seorang-seorang dalam bilik. Mak Bidan pun ada kat rumah ni, tengah sembang-sembang dengan mak. Nah, ambil banyak-banyak batang pokok 5 purut ni. Letak dalam bilik kau. Dalam bil tu, kau cuba pegang dan dekatkan diri kau dengan Mak Bidan. Lain macam je bunyinya. Abah aku pun rasa Mak Bidan tu adalah penanggal kot. Aku buat je macam yang abah aku suruh. Aku tengok masa tu Mak Bidan berpeluh-peluh semacam. Rasa macam tak tenteram. Sah, memang Mak Bidan ni penanggal. Tiba pula bini aku terjerit-jerit. Abang! Abang! Ya Allah, bini aku nak beranak. Aku masih ingat waktu tu dekat-dekat maghrib. Min, ambil besen dan air suam dan tuala. Bawa ke sini, cepat, kata Mak Bidan. Aku pun memang kalut lah masa tu. Aku bergegas dan aku buat seperti yang disuruh. Kamu keluar dulu, biar Mak Bidan uruskan. Aku dengar suara jeritan isteriku. Isteriku menjerit membuat jantungku hampir terhenti. Ya Allah, lindungilah anak dan bini aku. Tak lama kemudian, kedengaran suara seorang bayi. Alhamdulillah, anakku selamat dilahirkan. Aku menangis dan memeluk ibu dan ayahku. Mak Bidan, boleh saya masuk? Aku mengetuk pintu bilik itu, seperti tidak sabar melihat isteri dan anakku. Kejap, jangan masuk. Asal pula suara Mak Bidan macam tu? Sangat menakutkan. Aku terus teringat tentang hal-hal yang tadi. Aku mengetuk pintu bilik itu sekuat hati aku.
Mak Bidan, buka pintu ni. Kalau tak buka, saya pecahkan pintu ni. Abang, tolong. Abang. Mak Bidan, abang. Ya Allah, bini aku, anak aku. Aku membuat keputusan terburu-buru dan menendang pintu bilik itu. Bam! Badanku menjadi kaku dan aku menjadi bisu. Buat pertama kalinya, aku melihat hantu penanggal di hadapanku. Isteriku tidak sadarkan diri lagi dan anakku bersebelahan ibunya yang masih bertali pusat. Aku melihat tubuh Mak Bidan itu duduk bersimpuh di hadapan celah kangkang isteriku. Tetapi kepalanya sedang memasuki kain pelikat isteriku. Apa yang Mak Bidan cuba lakukan? Tak lama selepas itu, aku melihat tubuh Mak Bidan terjatuh dan dia mengeluarkan kepalanya dari selangkang kain isteriku. Aduh, panas, tolong. Aku terhidur seperti cili padi yang terbakar. Aku melihat ayahku sedang membakar cili padi itu menggunakan mancis dan membaca ayat kursi sebelum meneruskan bacaan kepada surah yang lain. Tak sempat Mak Bidan tu bercantum semula kepala dengan tubuhnya, beliau melompat keluar dari tingkap bilik itu. Syukurlah isteriku dan anakku selamat. Aku menghubungi pihak hospital untuk memberikan rawatan selanjutnya kepada isteri dan anakku di rumah ini. Semenjak peristiwa yang mengerikan itu, aku tidak pernah dan tidak akan berharap untuk berjumpa dengan Mak Bidan tu lagi. Aku tak akan ampunkan setelah apa yang diperlakukan kepada anak dan isteri aku.